Suara okey ibu-ibu? Ya? Belum. Boleh buka dulu di Quran. Abasa, surah Abasa, insya-Allah kita masuk surah baru. Abasa ayat muka surat 585. Satu muka surat full. Daripada atas sampai bawah satu surah full. Hmm, 585. Surah Abasa. Kita start ayat 1. Dah ready ke? Minit. Apa Kak panggil kan? Okey, sorry. Betul eh? Ya. Lepas tu subjek banyak. Bukan satu subjek. Ibu-ibu. Okey. Tolong diam ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia dah ibu-ibu? Masya Allah, macam nak perang. Betul lah ibu-ibu, perjuangan ni. Ngantuknya. Kan? Melelong je kan. Tak tidur tapi berangan pula kan. Jadi ambil Quran. Ibu-ibu nampak Quran depan mata tu. InsyaAllah boleh bersama kita melihat secara fizikal kita dan kita sediakan jiwa kita. Itu terutama lah ya untuk kita tadabbur. Jiwa kita mesti bersedia untuk menghayati ayat-ayat yang kita baca daripada kalam Allah Al-Munazzal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Jibril. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk surah baru dan kita akan tengok ya apa intipati dalam surah Abasa. Kita mulakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama kita akan tengok dahulu secara keseluruhan surah Abasa. Surah Abasa yang merupakan surah ke-80 daripada surah 114 surah di dalam Al-Quran. Tadi ada pula dengar juzuk 80. Al-maklumlah ibu-ibu kan, juzuk ada 30 je, dia sampai 80, juzuk 80. Jadi 80 tu nama surah. Nombor surah. Nama surah Abasa. Juzuk ke berapa? Yes. Biasa juzuk tu kalau dalam Rasam Osmani dia tulis di atas belah kanan tu. Dalam kotak tu lah kan. Juzuk salasuna, iaitu juzuk ke 30. Juzuk terakhir lah ya. Ataupun kita sebut sebagai juzuk amma kerana surah yang pertama juzuk 30 tu adalah juzuk surah amma yatasaalun. Okey, surah An-Naba lah tapi kalimah dia adalah amma. Seterusnya pada halaman 585, ayat ini merupakan jenisnya adalah surah Makkiyah. Makkiyah diturunkan di Mekah ataupun sebelum hijrah. So, bila surah turun kat Mekah ataupun sebelum hijrah, ciri-cirinya ibu-ibu lebih kepada ciri-ciri untuk memantapkan akidah. Okey? Ciri-cirinya adalah ciri asas. Belum lagi ada di dalam surah Makkiyah ini ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Ayat hukum kebiasaannya keluar dalam surah Madaniyah. Iaitu bila dah kuat keimanan, ketakwaan seseorang tu, akidahnya dah kuat kenal Allah, maka bila nak bagi hukum tu senang untuk dia laksanakan. Jadi dia obey, dia akan taat ibu-ibu bila akidah tu kuat. Maka dalam surah Abasa ayatnya ayat berbentuk akidah. 42 ayat. Satu muka surat penuh ibu-ibu daripada atas sampai ujung 42. Maksudnya apa? Ayatnya pendek-pendek. Kadang-kadang 42 kalau surah Al-Baqarah ibu-ibu mau 3-4 muka surat. 42 ayat. Tapi dalam surah-surah yang ringkas ataupun surah makin lama makin ke belakang, ayatnya pendek jadi banyak tapi hanya 42 ayat, satu muka surat sahaja. Baik, kita nak pergi dulu intipati daripada surah Abasa. Ayat nombor 1. Ibu-ibu kita akan tengok ayat nombor 1 sampai ayat 10. 1 sehingga 10 ibu-ibu, iaitu kalau terjemahannya daripada ayat dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Sehingga ayat ke-10, engkau Muhammad telah mengabaikannya. Baik. Ini adalah tentang kita panggil sebagai asbab nuzul surah ini. Berkaitan dengan satu peristiwa teguran Allah kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang buta yang datang, dia nak bertanya tentang agama Islam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Saya tulis dulu ibu-ibu kan? 1-10. Ingat tak? Kita pernah tulis kategori. Kategori ayat ataupun jenis ayat. 1 sehingga 10 ni surah Abasa lah.
kita ada 5 ibu-ibu. Ada ayat hukum, kita ada ayat cerita, kita ada ayat hakikat ketuhanan, kita ada ayat sunan ilahiyah, kita ada kaedah umum. Okey, antara 5 ni, kalau 1 hingga 10 ni ayat apa? Yes, dia termasuk dalam ayat cerita. Okey, ayat cerita tu kategorinya lah. Ayat cerita ataupun kita sebut sebagai qisasul Quran. Ayat cerita di dalam Al-Quran dia ada banyak lah. Bentuk cerita, ada cerita orang baik, cerita orang jahat, ibu-ibu, cerita orang buta, cerita haiwan, macam-macam. Tapi ini kita nak mudahkan untuk kita akan tengok apa pengajaran dia. Yang ini kisah nama lelaki ini Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Jadi daripada perkataan maktum ni, katama. Asal perkataan katama iaitu tutup. Fataha, buka. Katama, tutup. Jadi yang tertutup tu, matanya. Tu yang kata buta tu. Kalau dalam bahasa Arab, ibu-ibu, kalau orang tu semput, dia panggil kitmah. Jadi manalah tahu kan, tiba-tiba pergi umrah, susah pula nak mendapat kan. Apa benda nak cakap semput kan? Semput. Kitmah. Dia panggil kitmah. Bahasa Arab ni dia ambil dia punya apa kita bilang filosofi. Apa maksud kitmah tadi tu? Orang semput ibu-ibu sebab dia punya ni pernafasan ni kan ada kita punya paru-paru dia tertutup. Jadi dia ada banyak ruang sebab tu kita boleh bernafas dengan baik sebab semua ruang tu terbuka. Kalau ada beberapa yang tertutup, dia bukan tak bernafas, dia boleh tapi dia macam tak cukup. Dia macam susah. Jadi kita boleh tengok kan, lekuk sini kalau dia tarik nafas. Kalau budak kecil tu, yang ni sampai masuk ke dalam. Doktor kan tengok kalau orang tu nafas kan. Ni apa ketat dia panggil. Lelah tu. Jadi dalam bahasa Arab dia ambil kitmah iaitu apa? Ada saluran pernafasan yang tu tertutup. Katama tadi kitmah. Kitmah. Tu ni adalah lelah lah. Lelah. Baik. Seterusnya ibu-ibu, ayat 11. Ayat 11, kemudian sampailah ayat 16. 11 sampai 16. Ini ayat berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kedudukan Al-Quranul Karim. Ya, kemuliaan Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran, yang membawa Al-Quran, subhanallah, semuanya menumpang kemuliaan Al-Quran. 11 sehingga 16. Kemuliaan Al-Quran. Baik. 17. Celakalah manusia alangkah kufurnya dia. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Yang ni ibu sampai ayat mata'allakum wa li'an'amikum 32. 17 sehingga 32. Nama ayat ni ataupun kategori ayat ini adalah ayat sunan ilahiyah. Sunan ilahiyah. Berkaitan lumrah alam. Kebesaran Allah yang boleh kita tengok di dalam kehidupan kita. Boleh tengok pokok, tengok binatang, tengok diri sendiri. Ni dalam sunan ilahiyah ataupun lumrah alam. Dekat sini ada banyak bukti kebesaran Allah. So nanti kita boleh kategorikan lah. Ayat 1 tu cerita pasal apa. Ayat kedua cerita pasal apa. Daripada ayat 17 sampai 32 ni semua terkandung ayat-ayat bukti kebesaran Allah. Baik. Dan terakhir 32.
33 sampai 42. Ini hal ehwal hari kiamat. Settle. Tu je. Oh, 4 je. 4 je ibu-ibu. Intipati dia 4 je. So kalau kita nampak dia punya content dia, table of content surah Abasa, kita dah boleh sparking dah. Boleh dapat gambaran. Okey. Sekali lagi ibu-ibu daripada awal 1 sampai 10 tentang cerita Abdullah ibn Ummi Maktum. Okey. 1 hingga 10. 11 sehingga 16 kemuliaan Al-Quran. Kemudian 17 hingga 32 Sunan Ilahiyah. Banyak bukti-bukti kebesaran Allah. 33 hingga 42 Masya Allah, boleh balik dah lah. Ada mudah kan? Bila dia nampak lepas tu baru kita akan perincikan. Baru kita akan nampak tengok satu-satu. Baik. So untuk pertama kita pergi baca dulu ibu-ibu. Kita baca dulu daripada ayat 1 sampai 10 sebab cerita yang sama. Okey? Saya baca ibu-ibu ikut, lepas tu baru kita minta sahabat-sahabat kita siapa yang nak baca terjemahan. Okey? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم. Sila, siapa boleh baca terjemahannya? Okey, silakan Kak Fiza. Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1, dia yakni Muhammad berwajah masam dan berpaling. Ayat 2, kerana seorang buta yakni Abdullah bin Ummi Maktum telah datang kepadanya. Ayat 3, dan tahukah engkau yakni Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa. Ayat 4, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Ayat 5, apapun orang yang merasa dirinya serba cukup dalam iaitu pembesar-pembesar Quraisy. Ayat 6, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada salah ke atasnya kalau dia tidak menyucikan diri ini beriman. Ayat 8, adapun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran. Ayat 9, dan perasaan takut kepada Allah
Masya Allah. Rasa macam kita berada dalam tempat tu ibu kan. Macam kita ada dalam situasi tersebut. Bagaimana Nabi didatangi oleh seorang lelaki yang buta yang ingin sangat tahu tentang agama Allah, tentang Islam. Tahu tentang, aku nak tahu tentang apa ajaran yang kau bawa wahai Rasul. Bila dia bertanya, berjumpa dengan Nabi, bukanlah Nabi tidak meraihkannya, tapi masa itulah ibu-ibu macam tak berapa nak sesuai sangat. Ya, maksudnya Nabi tengah ada pertemuan, peluang untuk berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy. Ketika ibu-ibu, seorang presiden negara berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia, kita sebagai orang awam ni ibu-ibu, apa dia punya setiausaha sulit kata, orang ni dah tak ada masa lain ke? Dah buat aduan. Macam tu lah ibu-ibu. Kan Nabi tengah ada urusan besar tu. Nabi SAW menginginkan orang semua dapat hidayah Allah. Itu dia punya, Nabi punya hirsun ibu-ibu, harapan, komitmen Nabi di dalam menyampaikan agama Allah macam tu. Nabi sangat-sangat bercita-cita tinggi untuk semua orang dapat hidayah Allah. Maka kalau orang itu adalah yang dapat hidayah tadi, ialah mereka punya orang atas. Presiden ke, ketua ke, pembesar ke, ataupun kalau dekat orang asli dipanggil apa? Tok Batin, gitu. Bila Tok Batin, ibu-ibu, ataupun menteri, dia dapat Islam, yang bawah kan agak macam mudah lah ibu-ibu. Dia orang ikut-ikut macam tu kan. Mudah mengikut apa agama yang dibawa oleh ketua. Jadi Nabi nak itu. Nabi nak semua orang, kalau boleh, beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada Nabi melalui risalah Allah. Dan kalau boleh biar semua orang dapat hidayah. Tetapi apa yang menjadi ceritanya di sini ibu-ibu ialah bukan tentang jawatan. So teguran Allah kepada Nabi SAW bukanlah suatu perkara yang dilihat kepada ramainya orang yang dapat tahu tentang Islam. Tapi orang yang tahu tadi adalah orang yang nak tahu tentang Islam. Nampak ibu-ibu beza dia? Kalau Nabi lihat, ialah, okey, dia ni orang besar, bila nanti dia dapat Islam, ramai nanti orang yang masuk Islam. Tapi mungkin yang masuk tu ibu-ibu, sebab apa? Ngikut-ngikut juga. Dah ramai orang baik, dia pun lama-lama bertudung juga. Bertudung ibu-ibu tapi tak solat. Ada juga kan? Ada. Sebab apa? Dah trend. Trend pakai tudung. Jadi pakai tudung tapi tak tutup aurat. Kan pelik tu. Dulu mana ada? Tapi zaman sekarang ramai yang pakai tudung tapi tak tutup aurat. Maksudnya masih lagi nampak bentuk. Masih lagi tabarruj. Jadi perkara ini kita kata dia bukannya nak tahu sangat pun. Tapi sebabkan terikut, dah trend macam tu dia pun ni. Okeylah Ustazah, Islam dia tak kira macam tu. Dia tak kira apa yang kita ni asal boleh tak. Allah nak kita ni terima ataupun faham agama ni dengan ni jiwa kita. Kerelaan kita. Kebersihan hati seseorang itu, itulah nilai utama yang lebih penting berbanding dengan ramainya orang yang memahami ataupun memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi teguran tersebut masya-Allah sangat cantik. Kita tengok pada ayat pertama. Abasa wa tawalla. Apa maksud abasa? Berwajah masam. Kalau seseorang itu berwajah masam, ibu-ibu kita kata kat dia kan, limadha abasti? Gitu. Kan? Kenapa bermasam muka? Bila orang tu masam muka, jadi abasa ni tajuk
ataupun surah, nama surah yang dinaikkan ialah surah bermasam muka. Surah bermasam muka ibu-ibu, Abasa. Kalau kita melihat kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran tadi sangat halus. Sangat halus ibu-ibu. Allah tak tegur Nabi dalam keadaan abasta wa tawallaita. Nampak tak? Kalau abasta maksudnya kenapa kamu bermasam muka dan kenapa kamu memalingkan wajah. Wa tawalla tu maksudnya palingkan